Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, hari ni cikgu bersiaran di bilik guru setelah lama kita tak sekolah kan. Jadi form 5 dah start sekolah. Jadi hari ni cikgu rakam video dekat bilik guru lah. Okey, jadi untuk hari ni kita akan sambung lagi bab 3 matematik pengguna, simpanan dan pelaburan, kredit dan hutang. Okey, buku teks muka surat 67. Okey, jadi lepas awak belajar ni, awak boleh mengira purata kos se-share bagi pelaburan saham menggunakan strategi pemurataan kos ringgit dan menjelaskan manfaat strategi ini. Okey, jadi apakah yang anda faham tentang strategi pemurataan? Okey, strategi pemurataan. Kalau dengar je strategi pemurataan ni, dia merupakan satu teknik yang biasa diamalkan oleh pelabur yang melabur dalam saham dengan amount yang tetap untuk tempoh yang tertentu seperti bulanan, suku bulanan atau tahunan tanpa mengambil kira keadaan pasaran saham. Okey, strategi pemurataan boleh membantu pelabur membeli saham dengan kos purata yang lebih rendah dan jumlah saham yang dimiliki juga lebih banyak dalam tempoh masa pelaburan yang sama berbanding dengan pembelian sekaligus atau dengan pembelian secara tunggal. Okey. Contohnya, Puan Hasniza mempunyai 12,000 dan membeli saham sekaligus dari syarikat Sempurna dengan harga RM2 seunit saham. Dengan cara ini Puan Hasniza hanya memiliki 6,000 unit saham. Jadi kalau dia ada RM12,000, dia beli saham sekaligus dengan harga RM2. Jadi dia hanya dapat kuantiti ataupun jumlah saham sebanyak 6,000. RM6,000, RM12,000 bahagi dengan RM2, kita akan dapat 6,000 unit saham sahaja. Tapi bila kita guna kaedah strategi pemurataan, kita akan dapat bilangan unit saham yang lebih banyak sebab kita beli saham pada harga yang berlainan dan pada harga yang murah lah, macam tu lah lebih kurang. Jom kita tengok contoh. Yang ni kalau kita beli tadi sekaligus dengan harga RM2, kita akan dapat 6,000 unit kan. Jom kita tengok kalau kita beli dalam tempoh setahun tu, kita beli sikit-sikit macam tu guna strategi pemurataan. Sorry. Sorry tertutup lah. Yang ni contoh lah, dia beli dalam bulan Januari sampai Disember. Jumlah pelaburan setiap bulan dia beli 1,000, jadi 12,000. Jumlah pelaburan tetap sama 12,000, cuma harga seunit kita ni berbeza. Bulan 1 dia beli RM2, dan seterusnya lah, kita boleh tengok. Jadi kos seunit share kita akan jadi RM1.78. Macam tadi kos seunit share RM2 kan, jadi yang ni lagi murah. Macam mana pula dengan bilangan unit saham yang dimiliki? Bila kita tambah, kita akan dapat 6,741. Yang tadi dengan harga RM2 kita hanya dapat 6,000 unit. Jadi dengan strategi pemurataan ni membolehkan seseorang supaya tidak membeli saham pada harga tinggi ataupun membeli unit saham sebelum mencapai harga paling rendah. Alright, jom kita tengok contoh 13. Berikut ialah dua orang pelabur yang melabur dengan cara yang berbeza. Ada Puan Esther Wong, ada Puan Linda. Puan Esther Wong, saya mempunyai 20,000 dan ingin melabur dalam saham mengikut bulan-bulan tertentu
dalam amount yang sama. Okey, Puan Linda pula, saya pula ingin melabur RM20,000 secara sekaligus dengan membeli saham syarikat pelita yang berharga RM2 seunit. Okey, yang ni disertakan juga pembelian harga saham oleh Puan Esther Wong mengikut bulan-bulan tertentu. Okey, kenal pasti kos purata seunit dan jumlah saham yang dimiliki oleh Puan Linda dan Puan Esther Wong. Okey, jadi Puan Linda jumlah saham dia beli RM20,000, dia beli dengan harga RM2. Okey, jadi kita nak tengok jumlah saham yang dia miliki RM20,000 bahagi dengan RM2, dia akan dapat 10,000 unit saham. Okey. Jadi kos purata se-share dia tu RM20,000 bahagi dengan tu kita memang RM2 lah, sebabnya memang dia beli RM2 kan. Jadi satu share harga dia RM2 lah, satu saham. Okey, berlainan pula dengan Puan Esther Wong. Okey, sekarang kita tengok Puan Esther Wong ni berdasarkan yang ni berdasarkan Puan Esther Wong berdasarkan yang ni. Yang ni. Okey. Puan Esther Wong, okey. Januari dia beli RM4,000. Okey, dia ada RM20,000 kan. Jadi dia beli Januari, Mac, Mei, Ogos, Disember. 1 2 3 4 5. Okey. Dia cakap dia nak beli dengan jumlah pelaburan yang sama. Jadi RM20,000 bagi dengan 5. Jadi setiap bulan dia ada jumlah pelaburan sebanyak RM4,000. Okey, RM4,000 setiap bulan. Januari, Mac, Mei, Ogos, Disember. Okey, harga seunit Januari RM2. Jadi dengan harga RM2 dia akan dapat RM2,000. Okey, dengan harga RM1.80 dia akan dapat. Macam mana nak dapat ni? Bahagi saja, bahagi RM4,000 bagi RM1.60 akan dapat RM2,500. Okey, akan dapat macam itulah. Okey, kemudian bilangan unit saham kita tambah semua, kita akan dapat 10,626 unit saham. Okey, jadi jumlah saham Puan Esther Wong 10,626 unit saham. Okey, berbanding dengan Puan Linda tadi, Puan Esther Wong ada lebihan 626 unit saham. Okey, jadi macam mana nak kira kos purata? Okey, jumlah duit RM20,000 bahagi dengan jumlah share yang ada. Bahagi dapatlah RM1.88. Okey. Jadi yang soalan B, siapakah pelabur yang bijak? Berikan justifikasi anda. Okey, kalau kita tengok beza ni Puan Linda dengan Puan Esther Wong, yang mana pelabur yang lebih bijak? Okey. Okey, Puan Linda harga seunit saham dia RM2. Unit saham yang dia ada hanyalah 10,000. Manakala Puan Esther Wong harga seunit saham dia RM1.88. Unit saham yang dia ada lebih banyak. Jadi mestilah Puan Esther Wong merupakan seorang pelabur yang bijak kerana mengamalkan strategi pemurataan yang boleh membantu beliau memiliki lebih banyak saham dengan kos purata seunit yang lebih rendah. Okey? Alright. Okey, sekarang kita tengok kelebihan strategi pemurataan bagi pelabur. Yang pertama, membantu mengambil kesempatan daripada perubahan harga seunit. Maksudnya apabila harga saham lebih rendah, kita beli lebih banyak saham. Okey. Jadi secara tidak langsung dapat membantu pelabur memiliki lebih banyak saham dalam jangka masa panjang. Okay, purata kos seunit amanah saham yang dibeli oleh pelabur boleh dikurangkan dalam jangka masa yang panjang. Okey, yang kedua, tidak dipengaruhi oleh emosi. Okey, melabur secara berkala dan konsisten tanpa dipengaruhi oleh emosi yang mungkin berubah-ubah disebabkan harga saham turun naik. Okey, mengurangkan risiko kerugian. Jumlah pelaburan secara berkala dan konsisten boleh membantu pelabur membeli mengikut keadaan semasa berbanding dengan melabur sekaligus dan tidak ada peluang untuk mengelakkan kerugian. Okey, sekarang cikgu nak awak buat uji minda 3.1E. Okey, soalan nombor 1 dan soalan nombor 2. Okey. Jadi jangan lupa isi kehadiran hari ini.
dan buat latihan. Nanti kita akan sambung next lah, menyelesaikan masalah yang melibatkan simpanan dan pelaburan. Okey, jadi cikgu harap sangat ya tolong buat latihan. Okey, semoga jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.